faduru ma'al Islam haitsudar, kena duduk dengan Islam juga walau keadaan mana sekalipun. Dia kata salam muslimin. Satu lagi, Islam ni dikatakan ad-din. Dalam Quran kata, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din, din tu ialah cara hidup. Islam ni ialah sejahtera, dia cara hidup. Siapa yang cari cara hidup selain daripada Islam, tidak diterima di kalangannya, maka dia esok di kalangan orang yang rugi. Sebab tu orang Islam ni, dia yakin, dia kata dunia ni kekal, dunia ni selama-lamanya. Dia tak lambat lagi lah masa ni kan, kita nak mati lambat lagi. Dia tak panjang masanya, seumpama syurga. Dia tak. Sebab tu dia berkata apa? Syurga dunia. Syurga dunia. Hidup ni nak buat apa, buatlah dunia ni. Ni syurga dunia. Nak minum arak pun boleh, syurga dunia. Nak tikam nombor ekor, syurga dunia, tak ada masalah. Tapi sebenarnya semua tu fan, dia binasa. Padahal dijadikan dia dunia. Dia terang sini. Dunia ni buat apa? Ini semata-mata kerana mengambil bekalan daripada segala ibadat di dalam dunia ini kepada negeri akhirat jua. Sebenarnya tuan-tuan duduk dunia ni untuk buat bekalan. Bekalan lah buat amalan kita. Kalau tuan-tuan tengoklah kita mati apa tak bawa tu. Orang lelaki bawa 3 helai kain putih lah. Orang perempuan bawa 5 helai. Kain putih yang kita bawa tu tuan-tuan, tepi pun tak jahit tu. No? Baju kita pun ada jahit tepi. Tapi mati esok, kain putih tu tak jahit tepi tu. Mereka potong, tebuk lubang, buh kepala kita sangkut, buat macam baju. Allahu Akbar. Tak ada pun kain yang hebat. Sebab tu kita ni bila duk fikir balik kan, ya Allah, aku ni esok masuk dalam kubur apa pun tak buat. Cuma apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal itu ialah Allah. Yang ni amalan kita yang kita bawa. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Nabi, bekalan kita ni bukan maksud dia kita semayang saja tau. Kadang-kadang kita tanam pokok tu pun dapat pahala. Kalau tuan-tuan tengok dalam satu hadis Nabi kata apa? Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma akalihi minhu lahu sadaqah. Dia kata apa? Kalaulah seorang tu tanam pokok, kemudian pokok tu dapat hasil, itu juga sedekah. Maksud dia kita ni amalan bukan maksud dia semayang je. Yang lain pun dapat juga pahala. Tanam pokok dapat pahala. Kemudian Nabi kata apa? Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah. Kalau pokok yang dia tanam tu orang curi buah dia, buah tu tak dapat ke dia, tu pun sedekah, dapat pahala. Wa ma akala sab'a minhu fa huwa lahu sadaqah. Kalaulah di kalangan buah tu binatang buah makan, main kelawak makan, kita duk maki kelawak kan, sebenarnya yang tu pun dapat pahala. Sebab tu amalan ni, jangan kata kita main semayang aja, jangan kita kata puasa aja, bagi zakat. Sebenarnya amalan ni macam-macam tuan. Tanam pokok juga dapat pahala. Tu yang orang tanam padi kan, depa ketam padi tu, kemudian masuk kilang. Walaupun kita jual, orang makan padi itu datang daripada benda yang halal, kita dapat pahala. Macam ni dia kata, binatang pun makan dapat pahala. Wa ma akalatit tayru fa huwa lahu sadaqah. Kalaulah burung main terbang pun ambil dapat sedekah. Wala yarzauhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Kalaulah tuan-tuan, seorang itu menjadikannya apa? Kalau tidak menjadi susut, diambil ataupun dikurangi seorang, melainkan ia akan menjadi sedekah kepadanya dengan menanam ia untuk kebajikan kepada Allah. Dia tanam-tanam, hasil pun tak ada. Tanam-tanam padi hampa semua. Maka itu juga dapat pahala tuan. Punya hebatnya. Sebab tu kita kena faham yang kata amalan tu. Kadang-kadang orang kata amalan mayang, puasa, sedekah, zakat, haji ya. Sebenarnya macam-macam. Sehingga Nabi kata, siapa yang lalu jumpa duri, ambil duri tu buang pun dapat pahala. Tu pun pahala kita akhirat. Tu kan, banyak pahala. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa lagi? Kita tengok amalan ni. Inna mimma yalhaqu mu'minun min amalihi wa hasanatihi ba'dal mautihi, dia kata. Sesungguhnya antara perkara yang akan mengikut orang mukmin ni, amalan kebajikan sesudah dia mati, apa dia? Ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diajar dan dia sampai. Macam kita ni ngaji,
Kemudian balik cerita kat bini, dapat pahala. Tu ilmu manfaat kita. Kita habaq kat bini kita, anak kita, dapat pahala. Ataupun kita sebar kepada orang lain, dapat pahala juga. Itu ilmu manfaat ataupun amal kita. Wa waladan salihan tarakahu, anak yang soleh dia tinggal. Anak tu selagi mana buat ibadat, dia sembahyang tak tinggal, dia ikut perintah Allah, kita dapat pahala dalam kubur. Tu yang kata amal kita. Au mushafan warasahu, ataupun buku yang dia tulis buku apa, kemudian buku tu menjadi manfaat orang. Itu juga amalan soleh kita. Ni tuan-tuan ni ada buku kan, tuan-tuan catatlah. Kalau baca tu macam tak tahu nak eja, tuan-tuan tulis Rumi di atas. Esok orang boleh baca tuan-tuan, jadilah kitab tu. Ataupun tuan-tuan beli ni, tuan-tuan wakaf, tinggal itu. Dan RM15 lah. Esok kita mati orang baca, kita dapat pahala. Dia jadi ya. Kan? Jadi tuan-tuan belilah banyak-banyak. Dapat pahala tuan-tuan. Dapat pahala itu dia kata ni. Dia kata apa? Mushafan warasahu. Benda yang kita tulis menjadi mazhab, orang baca dapat pahala. Au masjidan banahu, ataupun masjid yang kita bina. Ni macam ni. Surau kita bina ni hampir dekat 400,000. Allahu akbar tuan-tuan. Ada orang bagi 10,000 pada, ada sampai 100,000. 10,000. Semua ni menjadi bekalan kita di akhirat esok, kan? Au baitan li ibnihi sabili wa banahu, ataupun rumah tumpangan. Kita buat rumah tak mau duduk dah, kita wakaf bagi orang musafir duduk, ataupun kita bagi anak yatim duduk, dapat pahala. Itu bakalan kita. Au dia kata lagi, au nahran ajrahu, ataupun sungai yang kita alir. Selagi mana sungai itu mengalir, orang guna untuk sawak, untuk bendang kita dapat pahala. Ataupun telaga yang kita gali, orang minum dapat pahala. Ataupun macam mana? Bilayak dekat surau ni kita bayar, kita dapat pahala. Au sadaqatan ajrajaha akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'dil mautihi. Dia kata apa? Yang ketujuh dia kata sedekah yang dikeluarkan daripada harta yang halal, sedangkan dia sihat masa hidupnya, maka itulah yang paling afdal. Jadi amal soleh ni bukan macam sembahyang, puasa, sedekah, gitu kan? Tetapi apa yang kita buat masa hidup kita ni, yang tu yang lebih penting. Okey, sambung. Dan sanya, sin alifnya tu sanya, bahasa lama ni. Dan sanya telah diketahui akan bahawasanya dunia ini manakala sampai masana nascaya binasaya, sampai masa tuan-tuan dunia yang kita duduk ni akan hancur, maksud dia akan fan, akan binasa dan runtuh, maksud dia korban habis. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam ayat Quran, amma yatasaalun 'anil naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Kemudian dia kata apa? Wa ja'alna minal muqsirati ma'an sajjaja, kami jadikan awan turun air yang mencurah-curah. Kemudian disebut dalam Quran tu, kami jadikan bumi ni sebagai pasak. Ni apa? Bukit. Wal jibala autada, bukit ni sebagai pasak. Sebab tu lah ni bukit kena tebang. Bila tebang tuan-tuan, menyebabkan berlakunya gempa bumi. Bukit kena tebang habis. Sedangkan bukit tu pasak. Wal jibala autada wa khalaqa minha zawja, kami jadikan pula isteri-isteri mereka ni sebagai pasangan-pasangan mereka. Tuan-tuan tengok. Semua yang Allah jadi ni ada manfaat, tapi manusia bagi binasa, bagi runtuh, tu yang jadi tak stabil. Dan runtuh ia dengan kiamat, sampai masa nanti semua akan hancur dengan kiamat. Bandingannya, contohnya dia kata, seperti kita lihat pada manusia dan binatang-binatang dan lain-lainnya yang ada pada muka bumi, bukannya yang bukan yap, jangan silap baca yap, apa mana bunyi apa yap, yang ada pada muka bumi ini manakala sampai masanya, minun kaplam tu manakala sampai masanya nascaya binasa ia. Sebab tu kita kalau boleh ada pen, orang lama dia tak apa, dia baca, dia boleh faham kan. Ni orang muda-muda minum kalam dia datang mungkal manakala. Ni bahasa lama.
Manakala sampai masanya, nascaya binasa ia. Sampai masa, hancur. Ambil masuk. Siapa yang tak ada buku, ambil ni. Tuan-tuan bayar RM15 dah. Ambil. Siapa nak wakaf buku tu, boleh juga. Mereka tak bayar lagi kat saya. Surau hutang ni. No? Ambil. Tak apa. Okey. Boleh no? Boleh no? Orang muda dia kena baca seluruh ni. Orang tua dia pada baca selalu dah kitab-kitab ni faham lah. Dia kata sampai masa hancur. Tunggu masanya. Tabung. Dengan mati ataupun rosak binasa. Macam kita tuan-tuan hidup dunia ni tengok pokok sampai masa 40 tahun 50 tahun buat akhirnya tumbang. Ataupun dia reput. Tu menunjukkan dunia ni juga macam tu. Macam tu juga manusia. Mai 70. Sebab tu kalau tengok orang lelaki ni, depa bagi gelaran. Kalau umur 20, tahu tak depa tanya apa? Umur 20. Hang nikah dak lagi? Tak. Umur 20, hang nikah lagi? Umur 30, depa tanya apa? Anak apa orang? Betul Ustaz Mat. Anak apa orang? Tak. Umur 40, bini apa orang? Bini apa orang? Umur 50, kawan kita berapa orang tinggal? Mati habis. Tinggal kawan kita berapa orang tinggal? Kawan kita berapa orang? Umur 60, tahu tak dia berkata apa? Hang seorang dah tinggal. Ada mati habis. Umur 70. Umur 80, hang siapa? Nyanyok lah tuan-tuan. Orang pun tak kenal dah tuan-tuan. Sebab tu menunjukkan bila sampai hang siapa tu, dia nak binasa. Nak mati lah tuan-tuan. Sebab tu kita tak mau lah tuan-tuan sampai umur 80 ni otak kita ni dah lupa dah. Sebab tu Tuan Guru ni Aziz kata apa? Kalau boleh dia kata jangan lupa tiap-tiap pagi walaupun satu ayat bacalah Quran. Supaya otak kita ni tak lupa, tak nyanyuk tuan-tuan. Kita jangan tinggal lah no. Kita pun baru 47, tak tahulah 80 kan. Macam Pak Angah Hassan tengok. Umur Pak Angah 80 lebih. 80 nampak. Duk maintain lagi nampak. Kau carilah seorang kat dia weh. Kesian kat dia. Duk makan nasi pagi-pagi di luar kawan-kawan. Tak tahu nak cari siapa dah. Tapi alhamdulillah duk main mengaji, duk baca Quran, nampak. Otak ni Tuhan buka minda. Jadi kita tu di antara pentingnya untuk kita ingat. Sebab tu kita ni akan binasa tuan-tuan, sampai masa binasa. Dan mati ataupun rosak, macam pokok rosak, mati, kita mati, binatang mati, runtuh. Yang kata runtuh tadi apa ya? Ia maka wajiblah di atas tiap-tiap daripada alim ulama. Tu ain alif lam mim tu bukan alam, alim ulama. Jangan silap baca. Alim ulama. Jangan tanya alam alama mendatang apa. Alim ulama maksud dia orang yang cerdik pandai. Bahawa memberi ketahui, maksud dia menyampaikan oleh mereka itu akan kaum muslimin yang awam. Maksud dia kalau macam tu tugas dia macam mana? Orang-orang yang pandai kena cerita tentang dunia yang akan binasa ni, kita binasa dengan jalan mengajar. Main mengaji dia tak? Atau bersyarah, ceramah akan segala alamat kiamat. Kiamat tu khauf ya alif minta, dia hilang betul setiap kan. Kiamat supaya sedar lepas tu sin daira, sedar supaya sedar mereka itu dengan bahawa dunia ini sudah hampir dengan kiamat. Tadi tugas ulama lah, ulama-ulama. Sebab tu Nabi kata apa? Di antara akhir zaman Allah bukan padamkan ilmu ni, bukan padam ilmu ni, kitab ni Allah tak padam, tapi Allah matikan ulama. Ulama-ulama ni Allah mati. Bila mati, orang yang ganti tak sama dah ulama yang hak diganti, tak sama dah, mati, tinggal hak cerai lah. Macam kita duk minum ayak kan, ayak kopi pekat, rasa manis, buah ayak, lepas tu buah ayak lama-lama cerai. Lepas tu tak rasa kopi dah. Macam tu juga akhir zaman ni, tinggalnya ustaz-ustaz lah macam saya, ustaz-ustaz cerai. Kena mengajak juga bila kan, boleh sikit-sikit. Kalau tuan-tuan kata tak bagus, nak kata apa, tu ada kan. Jadi kita mengajak bila tuan-tuan. Jadi ni sebab apa? Itu tugas kita, menyedarkan kepada orang muslim ini tentang dekat kiamat dah.
tidak dijadi akan dia dengan semata-mata diambil kesedapan dan kemegahan dengan dia jua. Maksudnya ulama-ulama ni kena habaq, dia kata, wahai orang Islam, jangan duk ambil dunia ni sebagai kesedapan dan kemegahan. Maksud dia apa? Ambil sampai lupa nak semayang, nak puasa dan sebagainya. Jadi ulama kena habaq. Bahkan akhirat juga diambil akan dia. Jadi ambillah akhirat, dia kata, jangan lupa semayang, kerja-kerja juga. Ni sampai kerja tak semayang ni apa cerita? Kan? Kerja-kerja juga tapi semayang jangan lupa. Dia tak, ambillah akhirat juga akan dia. Kemegahan dengan yang kekal selama-lamanya. Jadi dunia ni tak kekal. Jadi tugas ulama kena sampai bagi tahu dekat orang Islam bahawa kena cari akhirat yang kekal. Ambillah kemegahan sebab dia kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan, nah mudah-mudahan dengan sebab usaha mereka itu. Yang ni usaha siapa? Domain ni balik kepada ulama tadi tu. Tuan-tuan kena faham, mereka itu tu siapa? Ulama tadi, alim ulama. Nampak dia buat dalam kurungan. Yang tersebut, maka meninggalkan mereka itu. Siapa yang meninggal tu? Bukan mati. Meninggal tu maksud dia tak maulah tuan-tuan. Tentang kehidupan dunia ni, kaum muslimin yang awam tadi akan mengikut perangai orang-orang kafir. Tuan-tuan faham tak? Maksud dia, tugas ulama ni kena habaq dekat orang muslimin yang awam ni. Jangan duk rebut dunia sangat, dia kata. Tapi gunakan dia untuk akhirat kita yang kekal selama-lamanya. Itu tugasnya. Supaya jangan ikut perangai para alik ngaya tu perangai. Bukan perangi. Perangai. Perangi pula, bukan perang, perangai. Ini bahasa utara. Perangai orang-orang kafir daripada kelakuannya. Maksud dia kelakuan dia, apa yang dia buat dah, dan pakaiannya, apa yang dia pakai, yang menyalahi salafus soleh, salaf yang soleh. Maksud dia orang-orang yang terdahulu. Dari segi kelakuan dia, pakaian dia, yang menyalahi, yang tak ikut. Maka sekarang hamba ingat. Siapa dia hamba ingat ni? Penulis kitab ni. Dia kata hamba ingat. Sekarang hamba ingat. Bukan dia ingat, dia peringat. Dia tu peringat kepada kita lah. Ketahuilah, woi, dia kata, ingatlah. Kita faham ni? No? Ketahuilah. Ni bukan dia peringat dia, bukan dia ingat, dia peringat kita. Woi, dia kata, ketahuilah kepada kaum-kaum muslimin. Kita, yakni kita ni, mereka itu dengan sebab banyak sangat kejatuhan di zaman sekarang. Lah ni teruk sangat, dia kata. Dengan kes buang anak lah. Ni, zaman ni pun tak tahulah. Zaman ni pun dia kata teruk, tambah zaman kita. Zaman kita lagi teruk dengan kes buang anak. Ni kes, kalau tuan-tuan baca dalam WhatsApp saya, dia kata apa? Ustaz, saya dah kahwin perempuan yang mengandung, sah tak sah? Perempuan mengandung, sah tak sah? Saya kata tak sah sebab perempuan tu masih dalam iddah. Tidak? Tak sah kan? Lepas tu dia kata, dah, saya dah menikah dengan dia. Rupanya bukan dalam iddah. Dia berzina. Dia berzina, perempuan tu mengandung. Dia menikah. Sah tak? Sah. Perempuan tu bukan maksud dia cerai. Tuan-tuan faham tak? Dia berzina perempuan tu mengandung. Bila perempuan tu mengandung, macam mana nak buat? Dia menikah. Nikah di siang. Sah tak? Sah tu. Tapi macam mana? Berlaku syubhah. Anak tu nak kata apa? Anak tu anak luar nikah tuan. Lo macam mana ustaz? Allah, kita nak jawab susah tuan. Penin kita. Ni zaman kita ni. Zaman dulu pun teruk dah. Dulu jenis skoden. Saya tahu skoden dengan depa rumah kita tu rumah kayu. Bila menikah kan depa pakai germit tepuk. Tu yang gelap macam-macam. Jenis la tak ada dah tuan-tuan, jenis tu tak ada dah. La ni pakai telefonnya. Tuan-tuan type aja. Lucah. Keluar semua lucah. Keluar ikut suka. Kalau tengok ustaz nak tengok pun boleh, ustaz tak mau tengok boleh, tak belajar diri. Tapi kalau tengok tuan-tuan, automatik Quran tak ingat. Tak nampak? Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok benda tak elok, Quran hak kita hafal tu lupa. Baca bisi sangkut. Tuan-tuan. Tu kalau tuan-tuan tengok ustaz belah kiri sangkut tu, dia pernah tengok tu.
Allahu akbar. Memang sangkutnya tuan-tuan. Kan depa tengok dalam Facebook, depa kita kadang-kadang kita nak tekan juga kan. Nak tekan keluar. Allahu akbar. Mesti lupa punya. Tu zaman dulu, ni tambah zaman lah lagi teruk tuan-tuan. Sebab tu saya nak habaq ulama-ulama kita kena habaq ni macam mana? Kena habaq untuk supaya jangan ikut akan pakaian, akan kelakuan orang-orang yang kafir. Supaya ikut macam mana salafus soleh, orang-orang yang soleh. Ambil. Buku dah pergi ambil orang satu. RM15 dah. Tu tolong promosi tu. Ambil tu buku tu. Adik okey ni ambil lah. Ambil buat 50 lah. Lagi tuan-tuan bayar, tuan-tuan tak bawa balik wakaf bos satu. Ambil. Tak bayar haram jadah je. Ambil bayar. RM15 apa wakaf dapat pahala. Okey.